Yeah, yeah, Michael Jackson, saya jumpa awak nanti. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat berjumpa kepada semua-semua yang berada di luar sana. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Pops, Pusat Aduan Pelajar Se-Malaysia bersama Fatih dan juga Uzairi pada saya malam ini. rasa macam dah lama tak berjumpa dengan awak. Apa khabar, sihat? Geramlah dengan misai awak tu. Jadi macam mana? Apa kisah kita pasal Pops ni sebenarnya, Uzairi? Kisah kita pada hari ini sebenarnya kalau siapa yang mungkin baru join, baru kali pertama nampak muka kami ini, Pops ni ialah tempat untuk korang mengadu dan kita akan mungkin bantu mana yang boleh kita bantulah. Mungkin ada pengalaman lepas-lepas kami yang kita boleh tolong kan. Betul. Tak kisahlah percintaan ke, pembelajaran ke. Wow. Tak adalah, saya bagi contoh. Dan mungkin apa yang kami share ni boleh diguna pakai untuk kalian menghadapi apa segala ujian yang kalian sedang hadapi lah. Dan mungkin juga ini bukanlah jalan yang solid, tapi mungkin idea untuk memberikan kalian orang kata jalan keluar. Muka saya ni nampak berminyak ke? Sebenarnya Fatih Hussein, muka itu nampak sangat lebih atletik orang kata. Sebab bila awak tak payahlah. Tak payahlah nak atletik sangat. Cerita apa lanjutan saya cakap tadi? Itulah dia. Saya cakap macam ada satu pengumuman. Saya tak tahu apalah. Tapi it's okay. Hari dia ni macam bagi hint-hint sikit lah orang kata. Betul lah tu. Jadi buat boleh kita nervous. Boleh kita bercerita dulu apa yang akan aduan-aduan yang kita akan hadapi pada malam ini? Yes. Mari. Fatih nampak sawo matang dan atlet. Geram ya dia, geram ya. Macam mana kita nak fokuskan diri kita dalam satu pelajaran yang kita kurang suka. Okay. Saya rasa benda yang kita kurang suka ni bukannya sebab salah satunya sebab kita tak suka. Yang saya cinta rasa. Kita ada Coach Zuhairi malam ni guys. Shout out to Coach Zuhairi. Yang saya cinta rasa sekarang berada di Korea. Korea ke Jepun? Sekarang berada di Seoul. Baik dah tu. Saya dengar dia dah mula jumpa dan berkenalan dengan orang kat sana dan dia dah pun pukul-pukul orang kat sana. Baik bagus. Menarik. Okey, jadi menjawab balik pada soalan tadi, yang mana subjek ataupun pelajaran yang kita tak suka ni, salah satu sebabnya bukan sebab dia tak suka tu. Tapi mungkin environment ataupun cara penyampaian tu. Macam Maria malam ni. Saya rasa macam Maria pula. Maria lain. Maria. Siapa Maria? Why you doing like that? Sebelum kita nak start, saya rasa macam banyak sangatlah orang yang datang malam ni. Iyalah. Shout out to Hakim Mazlan, what up? Mungkin kita boleh tambah soalan ekstra untuk mereka nak tanya. Bolehlah kawan-kawan kita nak tanya Hakim Mazlan ataupun Coach Zuhairi nak tanya kami pada malam ini. Boleh teruskan tanya saja di bawah. Kami akan jawab soalan anda. Boleh juga tekan di 0114482224. Terima kasih kepada semua. Siapa tu? Tak tahu. Kalau saya ulang, saya tak boleh ulang boleh? Faham. Okey, jadi kita mulakan macam mana nak fokuskan diri kita dalam satu pelajaran yang kita kurang suka. Macam saya cakap tadi, ada kemungkinan pasal environment. Pasal macam mana satu-satu pelajaran tu disampaikan. Jadi daripada situ mungkin dia menimbulkan rasa-rasa yang rasa macam benda ni berat sangat. Jadi antara benda yang kita boleh buat untuk menambahkan rasa suka, macam mana kita nak fokuskan diri. Bila kita nak menambah, bila dah rasa suka dengan satu subjek tu, barulah kita boleh fokus lebih. Salah satunya adalah dengan mungkin awak boleh dapatkan sumber pembelajaran tu dengan pengajaran yang berbeza. Tak semestinya dengan satu cikgu. By the way, bila saya cakap macam ni, bukan saya kata mana-mana cikgu macam apa kurang sama ke apa ke dan sebagainya, tidak. Tapi saya nak bagi tahu manusia ni ada cara penerimaan yang berbeza. Saya, cara penerimaan saya berbeza. Awak, penerimaan awak bila belajar satu-satu benda tu berbeza. Jadi carilah mana yang lebih sesuai dengan kita. Jadi kalau contoh awak dah suka dengan cikgu sekolah awak, dah ngam betul-betul, semuanya dah faham, dah gembira, betul-betul minat dengan satu subjek tu, so I don't think you perlu cari orang lain. Tapi andai kata cikgu tu dah bagus dah, tapi mungkin penerimaan kita sedikit berbeza. Mungkin awak boleh tanya dekat kawan-kawan dulu, ataupun tanya dekat ahli family, dekat ahli keluarga dulu. Awak semua tu macam terkejut ahli saya. Family. Ahli family tu macam melakukan saya.
ahli keluarga dulu, ataupun mungkin awak boleh cari cikgu-cikgu luar yang boleh memberikan awak manfaat. That's it. So bila you dah ada minat dekat satu-satu topik ataupun ada minat dekat satu-satu subjek, I believe you punya fokus tu akan boleh datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu idea macam mana you nak tambahkan fokus dengan pembelajaran yang kurang-kurang suka, dengan cara suka dulu dengan pembelajaran tersebut. That's it. Okay, saya sukalah Fatih punya pendekatan ni sebenarnya. Dan yang pertama maksudnya daripada segi apa yang saya nampak lah kan, korang sebenarnya boleh juga buat apa tau. Dia contohlah kalau korang tak suka dengan satu-satu pelajaran tu, korang boleh cari kawan-kawan yang suka sebenarnya. Sebab the reason korang tak suka pelajaran tu sebab korang tak kenal pun pelajaran, you're not that into that pelajaran, betul tak? Tak ada siapa pun yang pandai certain subjek dan cakap, tak sukalah berapa subjek ni. So jadi orang yang tak suka ni lah orang yang tak betul-betul belajar, maksudnya tak mendalami lagi. Jadi untuk korang lebih mengenali mengenali pembelajaran dia macam mana, okey, korang cuba duduk dengan orang-orang, kawan-kawan yang ada suka pelajaran tu. Macam saya tak suka lari kan. Okay, saya tak suka berlari. Tapi yang buatkan saya suka berlari sekarang ni lah kawan-kawan saya yang ada, Coach Zulkhairi, Hakim Mazlan, Fatih Hussein. Okay, yang membuatkan saya orang kata into running sekarang ni. So if you're not into something yang you suka, you boleh kawan dengan orang-orang yang into running. Into benda yang korang suka lah. Macam Fatih Hussein lah. Dia yang bawa saya kepada dalam era larian. Oh iya, awak jangan macam tu. Awak ni lebih-lebih lah. Tapi sebelum tu saya tak berapa berkenan dengan orang sebelah sana. Jadi kita ada... Saya nak boleh sebelah saya ni. Saya tak berapa berkenan dengan orang sebelah sana. Datang-datang makan. Alah. Oh, ni special guest kita? Sudah. Terima kasih semua. Thank you so much di atas sharing hari ini semua. So kita apa dia dah? Oi. Dang. Orang makan yang merah tu je. Awak makan kulit dia sekali. Awak ni kau hajak lah. Dang. What is that? Serius lah kau telan? Serat fiber. Oh ya? Boleh. Kalau besok keluar. Weh, congrats Badang. You did well, Dolphin. Wow. Coach Zuhairi Ahmad. Bangunlah weh. Coach Zuhairi Ahmad. Kita dah jumpa Coach tadi. Awak yang baru. Okay, baik. Okay, saya rasa mungkin itu dah ada idea dia yang mana kita nak cakap pasal fokus. Betul. Tapi bila cakap pasal fokus ni mungkin kita boleh tambah dulu minat. So daripada minat tu lah mungkin boleh menambahkan juga tahap kefokusan kita. Betul. Sebab kita jarang lah tak fokus pada benda yang kita tak minat. Betul. Benda yang kita minat confirm kita fokus lebih. Betul? Okey, habis part yang tu. Mungkin kita boleh bergerak untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua tu yang menarik. Sebab saya nak tengok macam mana sebadang yang kacak bergaya Dolphin untuk menjawab soalan seperti tadi. Baik, soalan daripada Junaidi Kesendom. Awak Junaidi ni ada nama dia Zik Junaidi tau. Oh ya, sorry. Kalau baru start sekarang, adakah masih ada kesempatan untuk dapat keputusan Betul, dia nak dapat keputusan tu. Untuk dapat keputusan cemerlang. Okay, yang pertama, Badang nak share ke? Yeah, why not? Yang pertama, kena improvekan dulu bahasa Melayu. Itu yang pertama. It's nothing too late. Kau ni. Aku rasa malam ni vibe mesti cerita pasal journey masing-masing dalam... Tak ada. Tahu tak journey kita dalam mencari Tuhan? Aku tak ada cakap apa-apa. Okay. Cerita pasal sempat tak sempat ni adalah for me is actually a very open question. Bergantung juga kepada orang. Kalau you dah start lambat tapi you buat macam you ni dah power dan professional, memang tak sempat. So untuk yang mereka yang tak cukup masa, you can do it actually in a very short period of time. Yep. Cuma you must fully utilize your time untuk push
and to change the outcome. Ingat, orang yang dah belajar daripada awal tahun menuju ke SPM dengan orang yang lagi 2 bulan untuk SPM, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Cuma awak tak boleh study ataupun awak tak boleh belajar macam orang yang dah memang prepare daripada awal tahun. So the key here is you kena sedar diri. Faham. Okay. Mana boleh you ikut rentak orang yang dah memang belajar daripada awal tahun. Sebab dia orang lebih relax, lebih chill. Dia orang dah well versed dengan konten dia orang. So macam kita kena sedar diri. Dia belajar berapa tahun, aku nak belajar lagi 2 bulan. Sempat ke tak? Sempat kalau you do more than you should do it. Itu pada pandangan saya untuk dapat result yang cemerlang. Because ada je benda dalam hidup saya yang memang saya buat within last minute, tapi end up saya dapat paper waktu dekat universiti dulu, paper derivative. Saya ada masa dalam 2 minggu je. Memang saya buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari I do it more. Tanya kawan-kawan yang pandai. Still have time. Itu sahaja daripada saya. So maksudnya sebenarnya cakap ni ialah you still have time tapi you have to work harder lah. Yalah, if you work the same untuk orang yang dah mula awal, you won't get the same result lah. Tak boleh. Betul tak? Setuju. Dan Fatih mungkin nak share ke pasal nak study sekarang ni sempat atau tidak? Mungkin ada benda nak share ke? Dia poin besarnya sudah ada pada Badang tadi. Tapi kalau dia tanya pasal sempat ataupun tak, Jawapan dia adalah masih sempat. Sebab kita ni, suara saya memang dia korang dengar ke? Sebab apa yang akan berlaku lagi 5 minit akan datang ni, tak ada siapa pun tahu. Betul? Betul. So, in a positive way-nya, kalau kita cakap pasal positifnya, hidup ni adalah 50-50, 50-50. Anything can happen. Right. Tapi persoalannya, adakah you bersedia untuk menerima satu-satu perkara yang you tak ready untuk dapat benda tersebut? Contoh, kalaulah kita berlari, okay, kita nak target lari 21 km bawah 2 jam, contoh. Okay, tapi kita punya training tak cukup. Dan kita berharap juga nak dapatkan bawah 2 jam tersebut. Okay, kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, then what? Adakah you akan putus asa, you akan give up? So daripada situlah you kena tahu untuk buat apa pada next move. Sorry, saya budak PJK apa tu. Jadi saya nak bagi tahu, samalah situationnya yang mana untuk keputusan yang cemerlang dalam dia punya yelah, mungkin dia belum cakap pasal SPM, I don't know. Kalau dia cakap dalam exam dia, saya percaya dalam exam ada lagi exam yang akan datang. Kan? Kalau dalam SPM, so you kena work harder. Macam mana yang Badang cakapkan tadi. That's it. Saya pula macam saya lah. Saya ingat pesanan nenek saya dulu. Nenek awak. Nenek saya yang Melayu. Yang Melayu. Bukan yang Chinese. Okay, terbaik. Ayo, teruskan. Saya dulu pernah tanya, macam saya tanyalah, ni ada ke ais dekat kedai kan? Nenek saya ni orang Melaka, dia kasar sikit kan. Kau pergilah check kat kedai tu. Kalau kau pergi check kat kedai tu, at least kau tahu ais tu ada ke tak ada. Kalau kau duduk sini, memang kau takkan dapatnya. Betul tak? Betul. So it makes sense to me that kalau korang tanya sempat atau tidak untuk belajar, kalau korang duduk tak buat apa-apa, memang confirm tak dapat apa pun. At least if you study, you'll get something, but you don't know what it is. Okay, could be you pergi kedai, alamak, you pergi kedai dapat ais, balik alhamdulillah. Tapi you pergi kedai tutup. At least you dapat tahu yang kedai tutup. You dapat something rather than nothing, you tak buat apa-apa. So maybe itu yang korang boleh adaptkan dalam hidup korang on anything that you want to do. Baik. Itulah sebab macam saya pun waktu saya first time buat full marathon. Saya suka dah bila pula full marathon ni? Kau macam kau macam mana rendah juga tu. Tak pandang rendah. Okay. Tapi saya suka lah bila. Tapi Dang, apapun kita dah pergi marathon. Kita dah pergi marathon mengajar kita dah pegang rekod di MC Plus. MC Plus. Berapa jam rekod awak mengajar? 15. Saya 18 jam tak berhenti. Wow. Yes. Tapi Fatih pun boleh sebab dia full marathon. Betul. Jangan macam tu. Baik, kita mungkin boleh pergi ke soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Tapi macam sebelum tu nak tanya Badang, awak apa perasaan lepas habis daripada Iron Man relay? Macam saya tanya aja. ada orang call. Ada orang call. Ada orang call je. Sorry.
Ada orang ganggu. Kan aku tertinggal lah. Aduh, tertinggal pula. Aduh, tak jaga flow lah. Tak jaga flow lah. Aduh, tak jaga flow lah. Plasir official merch. Saya nak ambil yang ni. Saya suka lah yang ni. Saya dah ambil 3 dah kat rumah saya. Saya nak beli lagi. Ada orang call. Ada orang call. Okay. Ada orang call Badang. Ada orang call Badang? Sekejap, masalahnya dia punya... dalam betul dompet tu. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, tengah live je. I tengah live je. Ya, nanti I balik lagi. Telinga dekat pipi ke apa? Ya. Telinga dekat pipi ke apa? Tak, dia memang sensor pipi. Okey, boleh. Terbaik. Tolong pen in saya jap. Pen saya jap. Pen ke saya. Kamera pen ke saya jap. Boleh? Sebab saya nak tanya, dekat mana zoom lagi, dekat lagi, sikit lagi, dekat lagi. Saya tanya, mana tandas? Dekat sana ke? Atau dekat sana nak tahu? Saya tahu tandas tu dekat sini ke dekat sana? Saya rasa saya tahu jawapan dia kat mana. Saya rasa saya tahu jawapan dia. Jawapannya ada dekat sebelah sini. Mana betul ni? Jawapan dia ada dekat sebelah sana jalan. Faham. Itu jalan. Kamera. Okey. Okey. Kamera boleh tengok agak nombor saya. By the way, shout out to Fitri for this shirt. Baiklah Fitri Sulaiman. Shout out Fit. Love. Okay. Seronok lah bawa habis ni relay je. So insyaAllah lah ada rezeki. Tapi saya sebenarnya tak suka tau. Saya sebenarnya tak suka orang cakap je. Saya minta maaf. Sorry Badang. It's okay, sebenarnya bro. saya tak suka even siapa yang jumpa saya pakcik-makcik, saya call them pakcik-makcik sebab dia dah masuk Iron Man lama. If you jumpa saya, you cakap kat saya, baru relay je. Bro, I'm not going to talk to you anymore. I'm going to block you off my life, bro. Sebab dalam hidup ni you have to understand, bila kita makan tak sihat, tak exercise, korang marah. Betul? Tapi bila kita mulakan sesuatu untuk gerakan untuk orang lain pun ikut, je. Bro, jangan rendahkan usaha walaupun sekecil-kecil permulaan. Menarik. Okay, sorry. Okay, satu lagi, Badang. Mungkin kita boleh terus ke soalan yang ketiga. Yang terakhir. Let's go. The last question. Boleh pilih? Open. Boleh pilih. Open lah. Okay, baca dulu. Jangan baca lagi. Baca sendiri dulu. Baca dulu, jangan baca lagi. Start. Kita tengah baca soalan ni, guys. Okay, tak mau. Atas aku tak mau. Okay. Soalan 2 menarik. Ke klise? Yang nombor 3 tu pasal lari, biasa? Bukan. Itu lari topik. Okay. Betul ke Coach Zuhairi merupakan coach yang terbaik? Betul. Betul ke Fitri Sulaiman pandai urut supaya legakan muscle? Tepat sekali, 100%. No cap. Lagi? Villa Bonda merupakan tempat yang paling best untuk berjudi. Betul. Betul. Apa lagi soalan kita ni? Apa lagi? MC Plus tempat belajar. Banyak. Habis soalan nombor 2 lah. Tu last tu. Last lah. Boleh last. Okay, silakan Fatih ataupun Zairi. Macam mana nak motivate diri sendiri supaya tak putus asa dan bersedia dengan keputusan yang pernah drop? Jadi what do we expect ataupun what do you expect dalam hidup ni? Awak nak memang menang sentiasa ke? Maksud saya menang sentiasa adalah keputusan awak tu naik sentiasa ke? Tak kan? I believe you akan contoh kalau markah awak daripada 80 jadi 90 jadi 100, awak berharap jadi 120, 130 ke? Tak kan? Dia akan ada momen-momen yang kita punya markah tu akan drop. Of course, for sure. Sebab itu adalah life dan semua orang pun tahu hidup ni memang akan ada naik dan juga turun. Tapi persoalannya macam mana you nak motivate diri sendiri supaya tak putus asa. Benda ni lah yang awak perlu, orang kata, perlu lawan. Dia nak atau tak nak kena datang daripada diri sendiri. Bila datang daripada diri sendiri ni, I believe you akan cuba cari jalan keluar. Bukan hanya setakat dengar nak motivate. Kita dah biasa dengar orang nak kena ada motivation. And I believe you kalau buka media sosial pun dah ramai orang kata kita tak perlukan motivation, tapi yang kita perlukan adalah disiplin. Jadi disiplin ni macam mana sekarang ni kita tengah fokus macam mana you nak ada that kind of discipline. So nak tak nak you kena ada paksa diri tu. Contoh, kalau terpaksa bangun pada pukul 3 pagi untuk study, start bangun pukul 3 pagi untuk study. That's it. Itu je the only way untuk you boleh
boleh dapat capai apa yang you nak, contohnya. Jadi bila disiplin tu dah ada, dia akan boostkan kita punya rasa semangat tau. Contohlah kalau saya ambil balik, saya berlari. Kalaulah contoh, saya nak berlari pada pukul 4 petang dan saya berjaya berlari pada pukul 4 petang. Dia akan motivate diri untuk saya buat lebih sendiri lah lagi. untuk buat lebih lagi sebab saya berjaya pada hari itu. Saya setuju. Jadi saya bukannya perlu dengar orang cakap berlarilah untuk mengejar bla bla bla. Even as small as you tepati masa yang you janjikan pun dah cukup. Kan betul. Jadi actually, macam contoh bila you dah start dengan disiplin, believe me, you punya motivation tu akan bertambah dan you tak akan rasa nak give up sebab you dah, bila you memikirkan balik pengorbanan you sebelum ni, takkan you nak give up dekat hujung-hujung. Sikit lagi. All the best. Okay, untuk saya daripada side saya pula, dia macam ni. Untuk korang tanya saya motivation kan, saya fikir tau, macam mana orang dulu kan, macam mana orang dulu tak perlu ke motivation. Dah tak ada kan, tak ada kat surat khabar motivation ke, tak ada kan. Tak ada pula. Atau aku tampal quote dekat quote ke dekat pintu kan, tak ada kan. Tapi yang saya perasan sebenarnya, kenapa diorang tak ada motivation, sebab diorang tak ada, they don't have a choice. When you have a choice, okay, you hidup selesa, that's when you need motivation. People like me dulu, I don't have a choice. Maybe kalau saya stop, saya, I think that the world is gonna end. I don't have a choice. Saya kena teruskan. Faham tak? So bila macam tu, saya tak stop, saya teruskan walaupun tak ada motivation. Sebab kalau saya stop, saya tak boleh menanggung keluarga mungkin. So maybe the reason why you perlukan motivation, sebab you kena fikir balik, mungkin you tengah hidup terlampau selesa. You have to rethink about your life, di mana kalau you tak berjaya dapat apa yang you nak sekarang ni, apa yang you mungkin hilang yang besar akan datang nanti. So the reason why people perlukan motivation selalunya because they have option to stop. Okay, so don't make stopping as an option, then you don't need motivation. Shout out to Amir Ma'ruf. Let's go. Hey, shout out Amir Ma'ruf. Love. Brother kita ni ada dekat China, dia buat apa? Ada tu. Projek dia. Barang, silakan. Saya Yelah saya pula kan. Tapi Benang, satu lagi, since Fatih share pasal lari kan, tahu tak macam tengah aku naik basikal ni, tak tahu lelaki selalu buat kot dengan naik basikal tu. Aku tak nak give up, tahu tak aku cakap apa? Okay, tak tahu, rasanya dia orang pernah buat tu, lelaki selalu buat kot tengah lari-lari kan. Okay, kalau aku berhenti ni kan, kalau aku berhenti kan, aku nak derhaka macam macam aku torture tau, aku berhenti. Dia bukan motivation pun, Kau saja create situation aku create situation yang kalau aku, walaupun tak ada situation tu, aku create kan supaya aku macam tak ada choice lain. Okay, kalau aku berhenti ni maksudnya aku cikgu tak bagus, aku teruskan macam tu lah. So maybe you boleh createkan satu situation yang kalau korang ada choice untuk berhenti, dan korang keluarkan satu situation yang buatkan kalau korang berhenti tu jadi benda tak elok lah. Yalah, because for me pun motivation is just an activation lah, but not sustainable. Sebab motivation ni come and go kan. So for me the most important thing in order to keep on doing what you should do adalah being responsible and discipline lah. So saya ulang sekali lagi, motivation is just an activation but not sustainable. Sebab tu saya sebenarnya agak sedikit kurang minat bila student terlalu tertanya-tanya tentang saya nak motivasi, It's just an activation but not sustainable. Dia tak boleh maintain lama. Sama lah macam solat kan. Betul tak? Nak tak nak aku kena buat. Betul. Kalaulah solat ni berdasarkan motivasi, hari ni rasa nak solat dah tak semayang dah. But we do it because we know it is our responsible, it is part of our life, then we have to commit. Kalau tak buat masuk neraka. Yeah. Kan? Betul. Dia tak ada option lain lah. Baik. R2E. Thank Baik, you Coach. Thank you Coach. Nak join team R2E ya Coach? Saya pesa untuk 5 kilo. Awak pesa 5 kilo saya ada pesa 42 dengan 700. Thank you. Mungkin kita ada soalan lagi ke? Tak ada? Lagi satu saya nak tegur sikit pasal Coach Zuk. Awak nak tegur Coach Zuk? Coach Zuk sepanjang aku kenal dia, dia jarang bagi motivation. Betul. Dia more on tactical, more on technique.
perform, dia jarang cakap kau boleh buat benda ni. Sebab dia tahu motivation ni hanya just boleh kata penyedap lah. Betul. Tapi dia lebih kepada tegur, lebih kepada kritikan. Okay. But that's how coach treat us lah. Being genuine, being genuine. Saya tak race, saya enjoy the race. Wow, baiklah coach. Baik, saya rasa itu sahaja untuk Kari Pak pada malam ini. Awak macam rushing sangat. Sebab lepas ni awak ada training kan? Saya ada training. Gigit-gigit. Oh, baik orang. Kau ni memang badang. Thank you. Alright, jumpa lagi on the next episode of Pops, Pusat Aduan Pelajar Se-Malaysia. Love. Shout out Iron Man. Shout out to all finisher Iron Man full Terima kasih kepada semua yang memberikan support kepada kami. We see you next year. Peace. Sekali. Yeah.